Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin. Kita berkata Imamul Allamah Syekh Abdul Qasim Al-Qushairi, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Husain bin Mansur mengatakan, orang yang punya firasat adalah orang yang menembakkan kebenaran, yang menyatakan kebenaran dengan lemparan pertama menuju sasaran yang tepat. Dia tidak condong pada penafsiran, persangkaan dan dugaan. Dikatakan para murid masih pada tataran, pada peringkat persangkaan yang mengharuskan pada tataran pemastian. Sedangkan firasat para ahli makrifat berada pada peringkat pemastian yang memastikan, yang mengharuskan pada tataran kepastian. Ahmad bin Asim Al-Antaqi mengatakan, jika kamu duduk bersama ahli kebenaran, maka duduklah dengan kebenaran kerana mereka adalah mata-mata hati. Mereka dapat memasuki hati kamu dan keluar dari hati kamu tanpa kamu merasakannya. Abu Ja'far Al-Haddad mengatakan, firasat adalah awal bisikan hati dengan tanpa penentangan. Jika timbul penentangan dari jenisnya, maka dia adalah sekadar lintasan dan bisikan nafsu. Imam Abu Abdullah Ar-Razi ketika singgah di Naisabur mengalami pengalaman sufi yang menarik. Dia mengatakan, Ibnul Ambari pernah mengenakan saya pakaian yang terbuat dari bulu domba. Ketika itu saya melihat di kepala Dalaf Ash-Shibli terdapat topi manis atau topi yang cantik yang diikat dengan kain bulu. Saya berbisik dalam diri saya, alangkah baiknya jika kedua hiasan tersebut berkumpul pada diri saya. Ketika Ash-Shibli berdiri, dari duduknya dia menoleh kepadaku dan saya mengikutinya. Biasanya jika saya bermaksud mengikutinya, dia pasti menoleh kepadaku lebih dahulu. Namun kali ini tidak. Dia langsung berjalan dan masuk ke dalam rumah tanpa melihat kepada saya. Lepaskan kain bulu itu, perintahnya. Saya pun melepaskannya. Dia kemudian melipatkan kain itu lalu menggabungkannya dengan topi dan memerintahkan seseorang untuk membakarnya. Abu Hafaz Naisaburi mengatakan, tidak patut bagi seorang mengaku punya firasat yang tajam sementara ditakut pada firasat orang lain. Kerana Nabi SAW bersabda, takutlah kamu pada firasat orang mukmin. Beliau tidak mengatakan berfirasatlah. Lantas bagaimana mungkin sah pengakuan firasat seseorang sementara dia masih di makam takut firasat? Ahmad bin Mas'ud mengatakan, saya memasuki rumah seorang laki-laki yang sudah lanjut usianya. Dia adalah satu di antara kawan-kawan kami. Saya memanggilnya tetapi tidak mendapat sahutan. Saya pun masuk ke dalamnya dan menjumpainya dalam keadaan lemah. Saya berkata dalam hati, dari mana dia mendapat pertolongan sementara dia adalah orang yang sudah sangat tua? Tiba-tiba dia menyahut, hai Abu Abbas, tinggalkan bisikan hatimu yang busuk itu. Sesungguhnya bagi Allah kelembutan yang sangat halus. Az-Zubaydi mengatakan, saya bersama sekumpulan orang fakir tinggal beberapa lama dalam masjid di kota Baghdad. Dalam beberapa hari kami tidak makan apa-apa. Saya pun mendatangi Ibrahim Al-Khawwas untuk meminta sesuatu. Ketika pandangannya mengarah pada saya, dia berkata, keperluan yang engkau datang kepada saya kerananya, apakah Allah mengetahuinya atau tidak? Jawabnya, kata Zubaydi, ya. Kata Imam Ibrahim Khawwas, kalau begitu diam. Jangan menampakkan, menzahirkan pada makhluk. Saya akhirnya kembali ke masjid dan berkumpul dengan orang yang fakir. Kami diam pasrah di hadapan Allah dan tidak berapa lama kami dibukakan rezeki yang melebihi dari cukup. Diceritakan Sahal bin Abdullah At-Tustari suatu hari tertimpa kelaparan.
Dia cuba berjalan namun terjatuh. Rasa lapar dan penderitaan yang sangat membuatnya tidak mampu bertahan sehingga bergeletak di serambi masjid. Akan tetapi dia masih sempat berpesan, jika Syah Kirmani mati pada hari ini atas kehendak Allah, maka tulislah hal ini dan kirimkan kepadanya. Waktu pun berjalan dan apa yang difirasatkan itu benar-benar terjadi. Ketika Abu Abdullah At-Tughandi, seorang ulama terbesar di zamannya, pergi ke kota Tus. Sampai di daerah Kharwa, dia berkata pada muridnya, belilah roti. Dia pun berangkat dan tidak lama kemudian kembali dengan membawa roti yang cukup dimakan 2 orang. Belilah yang lebih banyak, perintahnya lagi. Murid itu kembali berangkat dan membeli roti yang sekiranya cukup dimakan 10 orang. Dia memang sengaja membeli lebih tapi tidak tahu apa maksud. Dia hanya berfikir bahawa perintah ini adalah perintah yang terakhir. Ketika mereka berdua melanjutkan perjalanan dan naik ke atas gunung, mereka dikejutkan oleh kumpulan orang yang ditawan pada penyamun. Kaki dan tangan pada tawanan itu dalam keadaan terikat. Keadaan mereka sangat sedih dan sudah beberapa hari tidak makan. Mereka meminta makanan pada 2 orang asing itu. Berikan makanan itu pada mereka, kata Abdullah pada muridnya. Muslimin dan muslimat dan penonton yang dirahmati Allah sekalian, masih lagi bicara kita tentang firasat. Itu firasat orang beriman. Bagi menunjukkan bahawa di kalangan hamba-hamba Allah itu ada yang Allah Ta'ala tunjukkan kemuliaan mereka, supaya kita menghormati dan memuliakan mereka. Dan setiap perkataan mereka bukanlah perkataan dakwa-dakwi dan bukanlah perkataan untuk menunjuk-nunjuk. Perkataan mereka untuk memberi manfaat kepada umat Islam. Artinya, kata-kata ahli firasat yang mereka berkata sesuatu yang disembunyikan pada diri seseorang dan dizahirkan oleh ahli firasat, bukan bertujuan untuk menunjuk-nunjuk, tetapi tujuan untuk mentarbiah, mendidik. Bahkan tujuannya untuk menyedarkan. Diceritakan bagaimana seorang Kristian datang menemui Junaid al-Baghdadi. Dia datang lalu bertanyakan hadis ini, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Dia datang kepada Junaid al-Baghdadi dalam keadaan Junaid al-Baghdadi tidak mengenalinya, seorang Kristian. Datang lalu ditanya, wahai Junaid, saya nak tanya satu soalan. Maka datang dia menyamar dalam keadaan dia Islam dengan pakaiannya. Apakah maksud hadis, takutlah kamu akan firasat orang beriman? Sesungguhnya dia melihat dengan cahaya Allah. Junaid al-Baghdadi menundukkan pandangannya. Kemudian dia mengangkatnya kembali sambil berkata, masuklah Islam. Sudah sampainya kamu masuk Islam. Akhirnya lelaki ni masuk Islam. Artinya bukan hadis itu dia nak tahu. Dia nak tahu apakah maksud firasat orang beriman. Kan lelaki Nasrani ini dia ada keinginan masuk Islam. Tapi dia punya keraguannya. Sehingga dia bertanya hadis ini. Apa maksud firasat orang beriman? Bila dia ajukan kepada Junaid al-Baghdadi, maka Junaid itu menjawab dengan berkata, masuklah Islam, sudah sampai masa kamu masuk Islam. Maksudnya ialah, firasat orang beriman digunakan untuk mentarbiah, mendidik. Bukannya untuk tunjuk, saya tahu benda gaib. Sebagaimana Tok Nujum, sebagaimana tukang tenung, sebagaimana bomo pawang yang cuba bercakap perkara gaib, akhirnya bertukar menjadi khurafat, bertukar menjadi pembohongan, bertukar menjadi fitnah. Mereka orang beriman bercakap firasat, bertujuan membentuk orang-orang yang berada di hadapan mereka dan memberi peringatan kepada orang-orang yang berada di belakang mereka, supaya berwaspada dengan setiap pandangan orang beriman. Mereka memandang dengan pandangan yang dikhususkan oleh Allah akan pandangan mereka. Bukan diceritakan bagaimana bila ada seorang lelaki yang cuba menghina Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala. Tapi penghinaannya disembunyikan melalui pujian yang melampau-lampau. Dia pergi mengampu Sayyidina Ali, malah dia ni orang yang suka menghina. Ini belakang kutuk, depan puji. Lalu dia bertemu dengan Sayyidina Ali dan dia berkata dan memuji dengan macam-macam pujian. Lalu apa kata Ali kepada lelaki ini?
dalam mendidik lelaki ini, dia kata apa? Ana duna ma taqul. Yang kamu puji melangit itu, saya taklah macam tu. Tak macam yang kamu puji. Wa fawqa ma fi nafsi, tetapi saya lebih tinggi apa yang ada dalam hati kamu. So, lelaki ni, dia bukanlah orang yang suka senang Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Dia puji mulut, dalam hati kutuk. Dari sana dia kata, saya dengan apa yang awak sebut lebih rendah. Tapi dengan apa yang ada dalam hati awak, saya lebih tinggi. Awak nak kutuk saya dalam hati awak, saya lebih tinggi daripada apa yang awak kata dalam hati awak. Tapi apa yang awak kata kat mulut saya dalam memuji-muja saya lebih rendah pada itu. So, ini firasat. Dan mereka tidak mempermainkan orang beriman yang benar imannya di sisi Allah. Tidak mempersendakannya. Dan supaya kita juga, kita sebagai orang beriman, berhati-hati bila kita punya niat buruk kepada orang beriman sesama kita. Bertujuan buruk sesama kita. Kerana Allah pasti akan menzahirkannya. Sama ada kita dah sebut firasat ini, ahli firasat Allah Ta'ala menzahirkan pada mereka persimpanan hati. Dan mereka di firasat mengetahui sesuatu melalui dua tanda. Cara bercakap dan cara melihat. Mata dan juga lidah. Sedangkan kedua-dua anggota badan ini Allah Ta'ala pelihara. Allah Ta'ala suruh kita pelihara. Ada pun pandangan, maka tunduk. Apakah ada pun lidah, maka jangan bercakap bohong. Orang seumpama ini ialah ahli firasat. Jadi bila dia tidak memandang yang haram, maka Allah zahirkan pandangan yang gaib. Bila dia tidak berkata yang haram, maka Allah jadikan dia berkata benar. Walau sesuatu yang tanpa ada alamat dan tanda. Kerana kebenaran yang ada pada mereka. Lepas itu kita lihat bagaimana para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, mereka ini punyai ilmu firasat ini. Kerana itu mereka sesama mereka sentiasa berjaga-jaga, menghormati orang beriman dan sebagainya. Hatta bila diceritakan bila Umar Al-Khattab didatangkan dengan dua orang lelaki bertemu dengannya, maka dia berkata, aku melihat kedua wajah ini dan aku benci. Aku benci melihat dua. Rupanya dua-dua ini terlibat dalam pembunuhan Sayyidina Uthman selepas itu. Pada awal penglihatan Umar Al-Khattab, dia dah rasa tak sedap hati ini. Mukanya tidak mengembirakan aku. Muka ini muka yang benci. Bukan kita lihat bagaimana Sayyidina Hasan radhiyallahu ta'ala anhu, sebelum hari dibunuhnya bapanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Sebelum diceritakan bila seorang lelaki yang datang bertemu dengan Hasan bin Ali. Dia berkata, wahai Hasan, aku nak bisik kepada kamu dengan satu bisikan. Satu bisik. Lalu kata Hasan radhiyallahu ta'ala, saya tahu kamu ingin menggigit telingaku. Nak gigit telinga aku. Rupanya dialah pembunuh Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala. Hasan dah lihat orang ni bukan niat baik. Dia kata, saya nak bisik dengan awak. Laki ni berkata, kalaulah dia mendekatkan telinga kat aku pasti gigit telinga dia sampai ke otak di sini. Dia jahat dia, nak bunuh. Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala, tapi dia muqaddimahnya pada Hasan. Tapi Hasan, Allah berikan dia firasat. Jadi mengetahui orang ni niat jahat. Walaupun dia berkata, hulurkan telingamu, aku nak bisik sesuatu rahsia. Maka jawab, tak, aku tak akan hulurkan. Kerana aku tahu kamu akan menggigitku. Ucapan ini sebagai satu amaran Hasan sebenarnya. Bahawa segala perancangan jahat kamu pasti akan diketahui. Sebelum berakhir dengan pembunuhan Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala. Ini cerita dari firasat orang beriman. Bagaimana firasat ini sebagai satu tarbiyah, didikan pada orang sekeliling, amaran kepada orang yang punya nawaya khabithah, niat-niat jahat. Supaya mereka mengetahui niat-niat jahat. Pasti diketahui. Pasti dibuka oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan membukanya sehingga akan dibongkarkan segala kejahatan-kejahatannya. Ini ahli firasat yang Allah Ta'ala munculkan mereka supaya kita mengetahui di kalangan hambanya ada hamba yang benar-benar dalam pemeliharaan Allah dan penjagaannya. Kata Husain bin Mansur, ahli firasat ini dia cakap sekali maka benar. Dia bukan meneka-neka. Bagaimana kita huraikan sebelum ini.
Dan dia tidak condong kepada penafsirannya, sangkaan atau dugaan. Bila dia bercakap sekali, itulah kebenaran. Kalau sekiranya sesuatu yang datang kadang ragu-ragu, maka itu bukan firasat. Firasat sesuatu yang datang dengan begitu yakin. Ini ahli firasat. Ahmad bin Asim menyatakan, hati-hati kalau kamu duduk dengan ahli kebenaran. Kerana mereka ini jawasisul qulub. Mereka ni mata-mata hati. Apa maksud mata hati? Mereka ni spy. Kalau kamu duduk dengan ahli kebenaran, hati-hati duduk depan mereka. Beradab, berakhlak, berniat dengan niat yang baik. Kerana mereka ini adalah jawasis, mata-mata yang mereka masuk ke hati kamu, mengetahui bicara kamu, dan mereka keluar tanpa kamu sedar, mereka mengetahui tentang tujuan kamu. Ini maksud kata-kata Imam Al-Antaki. Kata bila kita bertemu dengan orang alim, bertemu dengan orang soleh, maka bertemulah mereka dengan beradab dan niat yang baik. Maka hati-hati dengan niat yang buruk. Kerana dengan niat-niat yang buruk itu Allah akan menzahirkannya. Allah akan menzahirkannya. Kerana orang-orang, kalau kita tahu, manusia sentiasa ada kelompok yang mengambil kesempatan. Ada yang duduk keliling raja untuk mengambil kesempatan daripada raja. Ada yang duduk sekeliling menteri-menteri untuk mengambil kesempatan daripada para menteri. Ada yang duduk di sekeliling orang-orang kaya bagi mengambil kesempatan daripada kekayaan. Dan ada orang yang duduk di sisi orang alim mengambil kesempatan daripada kealiman. Kesempatan apa? Kalau orang munafik, mereka duduk sekeliling Rasulullah, mengambil kesempatan untuk menutup kejahatan mereka. Mereka duduk dekat Rasulullah SAW, mereka tunjuk rapat, mesra, supaya orang beriman lain tidak dapat mencium kejahatan mereka. Tapi kelak, akhirnya dibongkarkan juga sifat kemunafikan mereka. Kerana mereka tersilap. Mereka duduk depan Rasulullah yang Allah menzahirkan segala-galanya. Dan Rasulullah SAW mengenal satu persatu munafik. Dan menyuruh seorang sahabat, Hudzaifah bin Yaman, mencatat nama mereka. Tujuan orang munafik dekat Rasulullah supaya sahabat-sahabat lain tak tahu tentang kemunafikan mereka. Kalau kelak mereka bercakap benda yang tak elok tentang Islam, dia tu rapat dengan Rasulullah tu, takkanlah dia macam tu. Dia tu sembahyang belakang Rasulullah. Dia tu selalu bertemu dengan Nabi SAW. Itu tujuan orang munafik. Bagaimana mereka membina masjid Dirar. Dan mereka beri alasan pada Rasulullah dengan bermacam-macam alasan. Kononnya kerana jauh jarak dengan Masjid Madinah. Kononnya kerana mereka nak ada satu tempat berkumpul untuk kabilah itu, kabilah ini. Dan akhirnya Allah menzahirkan niat mereka untuk memecah belahkan umat Islam. Sebab saya Rasulullah balik dalam peperangan, Nabi diperintahkan membakar masjid tersebut. Masjid Dirar. Bahkan diperintahkan menjadi tempat pembuangan sampah. Allah perintahkan tempat yang dibina masjid oleh golongan munafikin, yang dinamakan Masjid Dirar, buat tempat pembuangan sampah. Dan hari ini dibina tandas-tandas kalau tuan-tuan pergi Masjid Quba. Tempat-tempat tandas itulah tempat dibinanya Masjid Dirar. Berhampiran dengan Masjid Quba. Mereka mengambil sempena, ini masjid terawal Islam Quba. Mereka pun nak buat. Hampir sikit. Dan asalnya mereka menyangka niat jahat mereka tidak diketahui. Tapi Allah menzahirkannya kepada Nabi SAW. Nabi balik perang, pertama Nabi buat bakar masjid ini. Kemudian diperintahkan jadi tempat pembuangan sampah, tempat zibalah. Dan tempat zaman berzaman akan dibina tandas. Tempat itu tempat tandas. Itu tapak Masjid Dirar. Kenapa pun dibuat, kononnya kerana Allah, tidak menjadi kerana Allah dengan niat yang buruk. Ada zahir, tuan-tuan, tapak masjid takkan nak buat jamban. Tapak masjid takkan nak buat tempat buang sampah. Tapi apa tujuan tapak masjid ke sini? Memecah belahkan umat Islam. Akhirnya disebut Dirar. Dirar artinya pemecah belah. Masjid Dirar. Dan Rasulullah memerintahkan. Di sini kita lihat bagaimana ada orang yang cuba mengambil kesempatan daripada orang alim. Ini orang alim, glamour, popular, ataupun untuk tutup kaiban itu dan ini, maka mereka mendekatinya. Lalu kata para ulama, hati-hati. Kerana mereka ini, kalangan mereka jawasisul qulub. Mereka tahu isi kandungan hati kamu. Mereka masuk dalam hati kamu tanpa kamu sedar, dan mereka keluar juga tanpa kamu sedar. Sehingga mereka dapat mencium bau busuk kamu.
mencium tujuan-tujuan kamu yang tidak baik. Kerana Allah tak jadikan mereka ini lama berada di sisi orang soleh, melainkan dizahirkan kejahatan mereka. Mereka tak mampu bertahan. Sebab tu tuan-tuan kita duduk dengan orang alim, orang soleh. Niat kita, pastikan niat kita untuk dididik, untuk ditarbiyah, bukan nak ambil kesempatan. Niat kita untuk jadi baik, bagaimana dia baik. Niat kita untuk ada ilmu, sebagaimana dia ada ilmu. Niat kita untuk mendapat redha Allah. Niat kita kerana kita mencintainya. Kalau benar cinta kita pada orang alim, walau kita dalam keadaan fasik, nescaya ia beri manfaat. Dia ceritakan Bishr Al-Hafi. Satu hari ada seorang lelaki mabuk. Dia mabuk. Tapi bila melihat Bishr, maka dia pun pura-pura tak mabuk. Lalu dia datang, lalu mencium tangannya. Mencium tangan Bishr dengan penuh penghormatan. Dan Bishr bila dicium tangannya, dia menangis. Dia menangis. Orang tanya pada Bishr, kenapa kau menangis? Kata Bishr, orang ni walaupun dia teruk, dia datang mencium tanganku, bukan kerana aku, kerana memuliakan apa yang Allah berikan pada aku. Moga-moga dia selamat. Walaupun dia teruk, tapi dia memuliakan orang ni. Tetapi aku, bimbang aku yang tak selamat. Takut datang sombongku dan riakku. Maka aku yang tak selamat. Lelaki ni mungkin selamat. Kerana walau di sebalik dia tak betul, namun bila dia bertemu orang alim, dia tunjukkan adabnya, kesolehannya. Dia cinta orang alim, cinta orang soleh. Cuma nafsunya tak mampu untuk menyekat dia daripada perangai buruk. Tuan-tuan, kita jumpa ada orang yang agamanya taklah berapa bagus, tapi dia mencintai para alim. Orang alim, orang soleh, dia cinta. Bukan dia mencintai Islam. Dia tak pernah puji kejahatan dia buat. Tapi dia buat jahat. Buat jahat kerana urusan nafsu. Bukan kerana kesukaannya buat jahat. Tapi jauh di sudut hatinya dia nak jadi baik. Dia muliakan orang baik. Bukan dia memuji orang-orang baik. Dan dia menghina orang jahat. Macam kita lah ayah. Tuan-tuan, kita ayah. Kita tahu kita buat salah. Tapi dah lama. Saat kita dah merokok 40 tahun. Tapi kalau anak kita merokok, kita lempang. Marah kiri kanan. Kita benci rokok untuk dihisap oleh anak kita. Kalau bini kita pula hisap rokok, lagi kita marah. Marah. Dah abang hisap rokok boleh, saya pun nak hisap. Saya ni dah tersesat nak buat macam mana, awak belum sesat, jangan sesat. Jangan ikut saya. Pasti suami yang baik ini, dia tak izinkan isteri dia hisap rokok, anak-anak hisap rokok. Bukan dia akan marah. Kenapa? Dia tahu benda tu tak baik. Habis dia nak buat macam mana? Dah lama daripada saya kecil, dia hisap rokok. Maksud sekarang 40. Dia pun cari doktor. Doktor yang cakap, kalau tak merokok saya jadi mati cepat. Dia kena merokok. Dia jumpalah doktor seorang sokong dia tu. Doktor kata kalau awak tak merokok lagi teruk, awak kena merokok. Doktor sama masak dengan dia. Itu hujah dia. Tapi dia tak akan izinkan anak dia, isteri dia. Kerana itu benda tak baik. Atau kita ada orang yang mungkin dia mencuri, tapi tak izinkan anak dia mencuri. Cukup dia mencuri, dia nak suruh anak dia soleh. Baik. Dia dah berada pada pengaruh nafsu yang dia tak mampu untuk keluar daripada itu. Namun perasaan dia itu mungkin menyebabkan dia selamat di sisi Allah. Syafaat. Mungkin. Mungkin datang rahmat Allah. Artinya tuan-tuan sekalian, bila kita benar dengan orang alim, orang soleh, orang baik, benar niat kita, tujuan kita, maka Allah pelihara kita walaupun kita dalam keadaan tak elok. Apa tadi kalau kita elok? Saya sebut tadi walaupun orang tu ini huyung hayang, tapi dia amat mencintai orang alim, orang soleh, InsyaAllah dia akan selamat. Tapi kalau dia penampilannya bagus, tapi dalam hatinya menyimpan berbagai ataupun mencari kesempatan daripada orang alim, orang soleh dengan niat-niat yang tidak baik, dapat cover dirinya dalam buat perkara-perkara yang mungkar, maka ini tidak akan berlaku lama. Pasti akan zahir kejahatan tersebut. Sebab itu kata Imam Al-Antaqi, hati-hati dengan para ulama ahli firasat. Mereka ini jawasis. Mereka dapat masuk ke hati kamu tanpa kamu sedar. Dan keluar daripada hati kamu tanpa kamu sedar. Imam Ar-Razi An-Naisaburi, dia menceritakan satu pengalaman. Dia kata, Al-Imam Ibn Ambari pernah beri saya satu pakaian cantik. Lalu saya pun ikut guru saya namanya Imam Ash-Shibli. Shibli pula dia ada satu songkok dia. Kopiah dia lawa kopiah dia. Kopiah dia ni ada bulu atas sikit. Macam saya ni ada rambut sikit, ni ada bulu sikit. Cantik.
Lalu kata lelaki ni, anak murid ni, dia kata kalau sekiranya saya dapat kopiah tu, dapat dah jubah ni komplit lah pakaian saya lawa. Kata Imam Abdullah Ar-Razi, Imam Ibn Ambari dah beri dia hadiah jubah. Comel jubah dia. Kemudian dia tengok atas kepala Tok Guru dia pula kopiah lawa. Ya, berbulu atasnya. Dia kata kalau dapat kopiah Shibli ni pakai dengan jubah, ngam. Ngam dah pakaian lawa dah. Kebiasaan Imam Shibli, kalau nak suruh aku ikut dia, dia akan pandang aku. Pandang, isyarat supaya ikut. Dia tak cakap. Maka dia kena watak Tok Guru dia. Tok Guru dia pandang ke dia, maknanya suruh ikut. Sehingga satu hari Tok Guru dia tak pandang dia. Tidak memandang dia. Tok Guru dia berjalan sampai masuk rumah. Dan dia pun ikut Tok Guru dia, walaupun tak pandang, Tok Guru suruh ikut lah tu, biasa ikut. Masuk rumah. Lalu kata gurunya, tanggalkan jubah kamu. Jubah ni yang dia dua jubah, satu tanggal. Maka dia ambil jubah dia pun ambil kopiah dia letak, gulung sekali bakar. Kenapa? Dia nak didik anak murid jangan tamak. Nak tu lagi, nak ni lagi, semua nak. Dan nak impongkan dua ni biar nampak hebat. Ni jubah Imam Ibn Ambari. Ini kopiah Jalaf Shibli. Abu Bakar Shibli. Nampak power lah. Ni kopiahnya kopiah ulama, jubahnya jubah ulama. Maka Imam Shibli nak didik anak murid dia. Jangan cuba untuk mengambil kesempatan daripada pakaian guru-guru mereka untuk menunjukkan kemuliaan. Kemuliaan, atau mencari keberkatan lain berbanding mencari kemuliaan diri peribadi. Maksudnya biar orang pandang lah. Orang pandang baguslah pakaian dia. Ini jubah Imam Ibn Ambari. Ini kopiah Jalaf Shibli, Abu Bakar Shibli. Oh, rapat dengan ulama hebat dia. Maka Shibli didik dia, ambil kopiah dia. Kopiah Shibli, ambil jubah dia. Gulung sekali, ambil api bakar. Buang perasaan tersebut. Tentang apakah bila kita nak pakaian orang alim dengan tujuan keberkatan, maka itu dibolehkan, dibenarkan. Untuk kemuliaan dan kebaikan. Tapi bukan untuk kesombongan. Bahkan kita ada kisah-kisah tentang bagaimana daripada zaman sahabat lagi atau zaman selepas itu, mereka ingin mendapat pakaian-pakaian para alim ulama. Untuk apa? Untuk merasakan kemuliaan pakaian tersebut, keberkatannya. Ini dipakai oleh orang yang sentiasa ingat Allah SWT. Contoh kalau pakaian artis pun lelong harga mahal. Kenapa? Ni pakaian artis. Jaket artis, topi artis. Berapa juta? Ini kan pula pakaian yang dipakai oleh orang yang sentiasa ingat Allah SWT. Kata ada seorang lelaki datang, ya Rasulullah, aku ingin jubahmu untuk aku kafankan waktu matiku. Yang datang minta selendang Nabi SAW. Mereka datang bukanlah minta jubah-jubah pakaian Rasulullah untuk harganya. Oh, kan lawat, bukan. Kerana kemuliaan berada pada tangan Nabi SAW. Itu mereka menginginkannya. Hatta Ummu Salamah menyimpan jubah Rasulullah SAW. Menyimpannya. Kerana kemuliaan yang ada pada batang tubuh baginda SAW. Dan demikian juga para alim ulama. Oh, diriwayatkan Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi. Satu hari dia mengunjungi anak murid dia yang sakit. Kata, anak murid dia pun tengok Tok Guru dia datang ziarah. Maka dia pun berkata dalam hatinya, kalau Tok Guru ni beri jubah ke aku supaya aku dapat kain kafan kan. Jadikan kafan. Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahmatullahi alaih. Ini anak beranak kepada Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Muhammad bin Qudamah Al-Maqdisi. Ini Abdul Ghani Al-Maqdisi. Beliau menanggalkan jubahnya. Kita ambil lah. Pada lelaki itu semua sebut hati. Kalau lah Tok Guru ni tinggalkan jubah ni boleh buat kafan. Maka dia meninggalkannya. Akan menjadi kebiasaannya kalau jauh orang sakit dia akan tanggalkan jubah ni. Orang sakit ambil jubah. Kalau nak buat kafan, nak buat apa, ambil. Kemuliaan. Yang di sini kita lihat bagaimana kita katakan kalau kita nak pakaian pada ulama dengan tujuan nak sombong, tengok saya sekian-sekian, maka kita akan beriman. Tapi kerana kita cintakan orang alim, orang soleh. Sebenarnya saya katakan orang yang cintakan orang fasik, mereka nak simpan pakaian orang fasik.
penyanyi-penyanyi, pelakon-pelakon, mereka nak ambil. Ini kalau baling jersey berebut mati pun tak apa. Kenapa? Oh, ini harganya tinggi. Ini jual bola harga ditulis tanda tangan sekian-sekian. Maka apatah lagi orang-orang yang sentiasa mengingati Allah dan menghabiskan keseluruhan masa mereka dalam memperjuangkan agama Allah. Pasti apa pun yang ada di sisi mereka itu, Allah berikan kemuliaannya, keberkatannya. Baik ilmu mereka, baik pakaian mereka, baik tempat duduk mereka dan sebagainya. Semuanya ada kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan. Kemudian kita lihat dalam satu kisah yang lain. Abu Hafs Naisaburi menceritakan, tidak patut bagi seorang yang mengaku ada firasat yang tajam untuk takut pada firasat orang lain. Kerana Rasulullah bersabda, takutlah kamu firasat orang mukmin. Baik. Bila kita sebut, bila Rasulullah menyatakan, takutlah kamu pada firasat orang mukmin. Ahli firasat dia takkan takut sebab dia ada firasat. Rasulullah menyebut tentang secara umum orang yang tidak punya firasat. Kamu kena takut firasat orang beriman. Kerana mereka melihat dengan cahaya Allah. Yang itu orang yang mendakwa ada firasat. Tidak mungkin takut pada firasat orang lain. Sebab dia punya firasat. Yang takut pada firasat orang lain sebab dia tak punya firasat. Artinya tuan-tuan sekalian, setiap orang perlu memuliakan orang beriman. Bila kita sebut di antara benda yang diajar oleh Nabi SAW. Nabi menyatakan, Al-mu'min akhul mu'min. La yaqtuluhu, wa la yazlimuhu, wa la yuslimuhu. Orang beriman, saudara orang beriman. Jangan dibiarkannya, jangan dizaliminya, dan dibiarkan untuk dizalimi. Dan riwayat ini Nabi kata, wa la yahqiruhu. Jangan menghinanya. Asas muamalah kita orang beriman, jangan menghina. Walaupun penghinaan itu datang daripada hati kita. Apatah lagi daripada kata-kata, apatah lagi daripada perbuatan. Kita orang beriman tidak menghina orang beriman. Baik saya katakan dengan kata-kata, perbuatan. Bukan dengan hati lintas, dengan apa yang kita bisik dalam hati. Nescaya Allah Ta'ala akan zahirkan. Zahirkan perkara tersebut. Akhirnya kita lihat, kadang-kadang orang-orang yang baik, soleh, sekali dia tengok muka kita, dia menyukainya. Sebab apa dia? Allah berikan tanda-tanda yang menjadikan orang ini boleh didekati. Kadang-kadang sekali tengok kita pun dia tak suka. Barangkali kita berada pada posisi, kondisi yang tidak baik. Maka dia berpaling daripada kita. Jadi kita sentiasa membersihkan hati kita, menjaga hati kita. Yang pertama, ya kerana Allah. Dan yang kedua, Allah Ta'ala mengajar kita malu pada hamba-hamba yang soleh. Pertama Allah ajar kita malu pada Allah. Dan yang kedua, Allah juga mengajar kita untuk malu pada hamba-hamba yang soleh. Kerana mereka ada kedudukan di sisi Allah. Bahkan bila Nabi SAW ditanya oleh sahabat, Ya Rasulullah, bagaimana kami nak malu? Kata Rasul, malulah sebagaimana kamu malu bila berada di hadapan orang yang kamu muliakan. Artinya benda itu tidak salah. Seorang malu kerana orang, malu kerana Allah. Kedua-duanya dalam perintah Allah. Kita dianjurkan malu di sisi manusia, malu. Atas sebab itu Allah Ta'ala mengajar kita tutup aurat. Kerana kita malu. Dan malu itu Allah jadikan fitrah pada sesama manusia. Kita sama kita, kalau terdedah aurat malu tak? Malu, itu fitrah. Dan malu itu dibenarkan. Bahkan diperintahkan. Sehingga kita diajar adab berkata-kata, adab bermuamalah. Semuanya itu untuk kita mempraktikkan malu kita dengan orang. Dengan orang tuanya. Bukan dengan orang yang punya kedudukannya. Kita diajar malu. Kerana malu ini menandakan maruah agama. Atas asas itu juga, kita malu kepada orang-orang soleh. Orang beriman. Yang saya katakan kerana benar kehidupan mereka, benar amalan mereka, maka Allah mengambilkan mereka firasat. Kerana itu hati-hati dan muamalah dengan mereka. Jangan bertujuan jahat, berniat jahat. Jangan berbisik dengan bisikan jahat. Kerana saya Allah akan menzahirkannya. Pasti Allah akan menzahirkan. Kadang-kadang kita ni, dalam hati kan macam-macam. Hati kita kata, oh dia ni macam riak je. Kita ni. Dia ni macam nak menunjuk, dia ni
Macam nak kata kat aku je, ada ayat-ayat hati kita yang ternyata mungkar kalau dibicarakan dengan mulut kita. Namun kita berjaya tahannya seketika. Tapi ingat, apa pun benda mungkar di dalam hati kita, kelak dia akan keluar ikut mulut. Melainkan kita beristighfar kepada Allah, kita bertaubat. Jadi semua benda buruk dalam hati kita ni, tuan-tuan mengumpat dalam hati ni, tuan-tuan duk mengutuk dalam hati, ya, untuk tempoh ini kita mungkin boleh tutup. Tapi bila kita tidak bertaubat kepada Allah atas kejahatan yang ada dalam hati, tidak membersihkan dengki kita, sifat-sifat yang pelbagai, nescaya suatu hari nanti dia akan pasti keluar ikut mulut kita, lidah kita, atau nanti Allah akan hantar seorang untuk mengeluarkannya. Seorang yang akan mengeluarkan kata-kata. Itu tuan-tuan, bila ada benda buruk dalam hati, cepat-cepat istighfar. Kata hati ini memang tempat berkumpul segala kesibukan. Tidak ada tempat paling sibuk dalam dunia melainkan hati. Kalau tuan-tuan kata, oh ini bandar besar ni sibuk, bandar yang tak tahu beza malam dan siang. Tuan-tuan, hati kita tak tahu beza siang dan malam, dia sibuk. Tuan tengok bila kita solat, sibuk hati. Dan posisi macam ni, sibuk hati. Mana pernah hati berhenti berfikir, bercakap, berbuat, berwasangka, berhasad, dengki, dan lain-lain sifat yang hati ini disibukkan. Kita jumpa je orang hati ni boleh sibuk kata itu, kata ni. Kita pergi jumpa orang hati ni boleh sibuk kata itu dan ini. Semuanya sibuk. Terus saya katakan apa yang disibukkan pada benda yang batil, dia akan keluar ikut mulut kita sebagai sampah. Sehingga kita dihina. Tentang kita dihina bukan dengan apa yang kita cakap hari ni, tapi benda tu dah ada lama pada kita. Maki hamung ke, kata-kata yang buruk dan sebagainya. Sebab itu sentiasa beristighfar dengan kejahatan hati. Sentiasa membersihkan hati. Kalau kita tidak membersihkannya, kelak kita akan dimalukan kerana akan ada seorang mengeluarkannya daripada kita, menzahirkannya. Kalau dia ada hari dia menzahirkan secara terang-terangan, ada hari dia mungkin menzahirkan secara sembunyi sebagai ingatan. Dia ceritakan ketika Umar Khattab sedang duduk bersama dengan Abdullah bin Jabir, bersama dengan Jabir bin Abdullah Al-Jabali, radhiyallahu ta'ala anhu. Lalu tengah duduk ni, tiba ada seorang kentut. Dan Umar Khattab, dia tahu siapa kentut. Bukan duduk sebelah Umar, dia tahu. Dan dia berkata, aku ingin suruh orang ni bangun pergi ambil wuduk. Dia kata Jabir, wahai Amirul Mukminin, saya nak nasihat apa yang lebih baik, boleh? Apa kata kalau kita suruh semua ambil wuduk? Lalu kata Umar Khattab, ya, kamu sebaik-baik pemimpin orang Islam. Kalau aku ingin menzahirkan siapa yang tak beradak kentut ni, aku pasti suruh dia bangun dan berwuduk. Tapi kata Jabir, wahai Amirul Mukminin, kalau kita suruh semua ambil wuduk, kita dapat tutup air orang ni. Dan cukup itu sebagai amalannya. Dia tak beradak dalam majlis. Umar kata, kalau ingin aku nak tunjuk siapa yang buat hal tersebut. Jabir menasihatinya dengan kata-kata yang lebih baik pada itu. Lalu Umar pun setuju. Okay, semua bangun ambil wuduk. Kalau ada seorang perbuatan, seorang yang buat benda itu, artinya kata Allah akan zahirkan. Allah akan zahirkan dengan pelbagai cara. Cuma kalau kita masih diberi peluang, maka datanglah amaran tersebut. Tapi sehingga satu waktu kita dah tak ada peluang tadi, maka zahirlah segala nawaya, niat-niat buruk kita kepada seseorang. Allah akan zahirkan. Siapa pun bermuamalah dengan beriman, kerana Allah ini merahmati orang beriman. Apatah lagi selagi mana dia minta ampun kepada Allah Ta'ala. Bila dia tak minta ampun dan dia cuba mempermainkan orang alim, dia pasti ditimpa bala. Satu ketika ada seorang lelaki datang jumpa Husain bin Ali radhiyallahu ta'ala. Dia kata, wahai Husain, kamu ada ambil harta aku dan aku ingin memilikinya kembali. Kata Husain, ini harta aku, apakah kamu sanggup bersumpah? Ya. Dia cuba nak malukan cucu Nabi SAW depan khalayak orang.
Lalu kata Husain, apakah kamu sanggup bersumpah bahawa harta di tanganku ini hartamu? Ya, aku bersumpah. Wallahi la ilaha illahu. Demi Allah dan tiada Tuhan melainkan dia. Kata Husain, tak, aku tak nak sumpah macam tu. Cukup kamu kata wallahi, wallahi, wallahi. Ini hartaku. Ini hak aku. Kalau kamu sanggup sumpah macam tu, ambil harta ni. Ambil harta ni. Asal lelaki ni bersumpah, wallahi la ilaha illahu. Demi Allah tidak ada Tuhan melainkan dia. Kata Husain, itu bukan sumpah. Kalau benar kamu kata harta berada di tanganku ini hartamu, katakan dengan perkataan wallahi. Wallahi, wallahi 3 kali. Harta ni hartaku. Dia pun berkata demikian. Wallahi, wallahi, wallahi hartaku. Dia mengambilnya, selang berapa langkah dia terpelesok kakinya, jatuh lalu mati depan Sayyidina Husain. Lalu orang kata padanya, wahai Husain, ini dia mendakwa palsu depan cucu Rasulullah, memalukan. Maka Allah matikan dia dengan sumpah dia. Kenapa waktu dia kata wallahi la ilaha illahu, kamu tidak izinkan? Lalu katanya, aku tidak mahu. Allah bersifat lembut dengan yang atas kejahatan dia buat. Sebab bila sebut la ilaha illahu, dia sedang memuji Allah. Walhal ini dia cuba buat kejahatan. Maka cukup aku kata padanya, katakan wallahi. Kalau kamu bohong, kamu kena. Dan kalau, supaya kita tahu, sumpah ni, dia bukan benda kecil. Siapa pun yang mempermainkan nama Allah, dia tak akan boleh hidup tenang kalau dia berbohong. Dan sumpah ni ada cara dia. Sama ada dia menyebut wallahi, wabillahi, watallahi. Ini 3. Dan sumpah ni tak boleh lagi sebut perkataan lain lepas tu. Wallahi, apa yang nak sebut? Wabillahi, watallahi. Laki ni boleh cuba berhala dengan menyebut wallahi la ilaha illahu. Demi Allah tiada Tuhan melainkannya. Perkataan la ilaha illahu itu pujian kepada Allah. Maka setiap orang memuji Allah, dia dirahmati Allah walaupun dia jahat. Sayyidina Husain nak tunjuk orang ni jahat. Bukan nak menyekat rahmat Allah, nak menyekat kejahatan dia. Atau kalau dengan cucu Rasulullah SAW, dia pun sanggup bohong nak ambil harta, apa tak lagi orang lain. Dan supaya dia ni tak selalu berani bersumpah palsu ini. Lepas tu kata Sayyidina Husain, jangan sumpah wallahi la ilaha illahu. Aku tak terima sumpah macam ni. Kalau kamu nak harta ni, sebut wallahi, wallahi, wallahi. Ini hartaku. Ini milikku. Ambil. Dia berkata demikian. Dengan berapa langkah dia berjalan. Terselisih kakinya. Jatuh. Fawaqa'a mayyitan. Lalu mati depan. Terkena bahana sumpah. Dan ini cerita mereka bermain dengan ahli firasat. Mereka berbohong atas nama Allah. Supaya kita tahu ada orang sanggup berbohong atas nama Allah. Dengan berani. Tanpa adab, tanpa akhlak. Tapi dia mungkin tersilap bermuamalah dengan orang yang baik, yang bertakwa. Dan tersilap dengan muamalah supaya kita sedar kalangan beriman yang ikhlas ini. Kalangan beriman yang hanya fikir takutkan Allah, mengharapkan Allah, berdoa pada Allah. Dan saya tak akan selamat bermuamalah dengan golongan ini. Dia ceritakan, Ahmad bin Mas'ud mengatakan, saya masuk rumah seorang lelaki yang dah tua. Dia di antara sahabat kami mengaji sama dan tasawuf. Mengaji sama. Dan saya tengok keadaan dirinya lemah. Maka saya terfikir dalam hati saya, macam manalah, siapa jaga dia ni? Dengan tua-tua macam ni, macam mana dapat duit? Macam mana dapat rezeki? Kaifa yurtazaq? Macam mana dapat rezeki? Macam mana dia makan? Lalu kata temannya ini, wahai Abu Abbas, hati-hati bisikan hati kamu yang jahat tu. Tidakkah kamu tahu Allah itu amat penyayang, punya kelembutan yang begitu halus? Tuan-tuan, bila Ahmad bin Mas'ud ni, dia pergi jumpa kawan dia, tengok kawan dia dah tua, duduk rumah seorang-seorang. Bila masuk, dia terfikir, siapa jaga orang tua ni? Mana dia makan? Punya orang tua ini orang yang lebih alim pada dia, soleh pada dia. Dia kata, hati-hati dengan niat kamu yang tak baik. Kataan kamu tak baik, dia cakap macam tu. Allah punya rahmat yang tersembunyi. Kata bila kita sebut rahmat Allah, nama rahmat Allah itu luas. Yang kedua, rahmat Allah itu dia mengikut peraturannya sunnatullah. Dan rahmat Allah itu juga mengikut kehendak Allah. Kita logik berfikir,
Orang tu bekerja, dapatlah rezeki. Orang tak kerja. Orang tu tua, lalu ada anak-anak, adalah orang jaga dia. Tapi kalau orang tu tua duduk seorang diri, terfikir kita, macam mana dia jaga dia buat tu, buat ni. Sehingga kita lupa bagaimana Allah SWT akan memelihara hamba-Nya dengan sebab atau tanpa sebab. Ada orang sebab ada anak-anak terjaga hari tuanya. Ada orang, walau hari tua tak ada anak, juga terjaga. Terpelihara. Duduk seorang-seorang. Dia boleh bancur kopi sendiri. Dia boleh ambil wuduk. Walau kadang dia tua. Dia boleh uruskan dirinya seorang diri. Kerana rahmat Allah pada dia. Lepas tu kata lelaki ini, wahai Abu Abbas, hati-hati bicara hati kamu. Kerana Allah ada kelembutan yang tersembunyi. Supaya kamu melihat kelembutan Allah yang luas. Tentang kadang-kadang kita fikir, aku kalau tak bagi duit kat dia, susah dah dia. Siapa kata dia susah? Hati-hati perkataan. Bukan kita yang menjadikan dia senang ataupun bahagia dengan duit kita. Allah beri rezeki pada dia. Jangan ingat kalau kita tak bagi dia, maka tertutup pintu rezekinya. Ini berwasangka buruk pada Allah. Macam kita dengan anak-anak kita lah. Saya anak-anak dengan saya duk jaga, saya duk pelihara. Bila anak saya duk asrama, anak saya jauh, siapa jaga anak? Kenapa wasangka buruk pada Allah? Waktu dia bersama kamu, yang jaganya ialah Allah, bukan kamu. Dan waktu dia tidak bersama kamu, yang jaganya juga Allah. Maka wasangka baik. Sama tuan-tuan rezeki, tiba-tiba kita kematian suami. Mati suami. Saya fikir kita kalau suami mati, macam mana makan minum saya? Saya ni tak kerja. Laki saya semua saat dia kerja. Bukan sekadar dia kerja, kat rumah dia pun masak. Saya tak masak. Memang betul-betul queen. Queen dalam kurungan kontrol. Suami saya yang kerja, suami saya masak. Maka dia pun terfikir, kalau suami dia mati, macam mana dia hidup? Suami dia yang mandukan kereta untuk dia. Segala-galanya. Tuan-tuan jangan wasangka buruk pada Allah. Allah yang menjaga setiap hamba-hambanya. Kalau tak ada suami dia, maka Allah tak menjaganya. Kalau saya kata sebut, isteri yang bimbang, suami akan mati. Suami saya kalau mati, siapa? Jangan wasangka buruk pada Allah. Ataupun laki-laki bimbang, kalau isteri saya mati, macam mana saya nak makan? Kenapa? Bini saya masak. Sebab saya tak boleh makan luar-luar ni, yang bini masak je saya boleh makan. Kalau bini saya tak masak, mati ke bulu dah saya. Ini kalau isteri saya mati macam mana? Ini wasangka buruk pada Allah. Kalau kita terfikir anak-anak yatim yang ditinggalkan oleh ayahnya mati, siapa jaga anak-anak ni? Allah. Tuan-tuan jangan berfikir siapa, tapi mainkan peranan kita. Peranan kita untuk merahmati anak yatim. Main peranan. Urusan dia dalam menjaganya ialah Allah. Yang tu bukan urusan kita untuk berfikir. Urusan kita untuk melakukan apa yang baik kita boleh buat. Yang kita dengar orang ni kematian, orang yang menjadi tunggak keluarganya. Mati suami dia. Tinggalkan isteri yang tak punya latar belakang kerja. Misalnya, anak-anak yang masih kecil. Maka Islam ajar kepada kita untuk merahmati anak yatim, untuk membantu pada janda dengan cara yang boleh kita tolong. Maka kita tolong dia. Apa yang patut kita tolong? Bantuan dan sebagainya. Urusan siapa bagi rezeki itu bukan urusan kita. Maksudnya, bukan kita tolong fikir pecah kepala. Macam mana dia? Anak-anak dia. Siapa nak didik, disiplin anak dia? Dulu ada guru disiplin ayah dia, sekarang ayah dia mati. Tentu kita tengok ada anak-anak tanpa bapa lebih baik akhlaknya daripada anak-anak yang ada bapa. Maka kita pun tanya. Bukan kita kata tak ada faedah ada bapa. Bukan. Kita nak sebut penjagaan Allah. Rezeki kita. Sebab itu bila orang bercerita tentang ni ekonomi akan menjunam, merosok habis, nak makan apa nanti. Kita lihat Allah. Kita dalam kira-kira bab dunia ni. Ekonomi. Even bab pemerintahan. Apa pun bab. Lihatlah Allah segala-galanya. Kadang-kadang kita tengok ni kalau ulama ni mati siapa pula tinggal habis. Tuan-tuan, Allah yang uruskan agama dia. Allah telah mewafatkan orang yang paling mulia dalam menjaga agama, Nabi SAW. Tetapi agama Allah tetap terpelihara. Berkembang. Rasulullah wafat. Rasulullah orang paling mulia dalam menjaga agama Allah. Tak ada orang lebih mulia daripada Nabi SAW. Tapi Allah wafatkan Rasulullah SAW. Kenapa yang menjaga agama Allah ni ialah Allah. Kemudian datang Abu Bakar. Semulia-mulia manusia. Selepas Nabi SAW. Lalu Allah wafatkan Abu Bakar. Akhirnya bertukar daripada individu yang hebat-hebat.
Khulafa ar-Rasyidun menjadi satu dinasti, Umayyah, Abbasiyah. Hari ini membentuk negara-negara. Dulu dinasti yang merupakan perbentukan negara-negara dalam satu dinasti. Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Utsmaniyah dan lain-lain. Kata Allah akan jaga agama ni. Tapi bukan maksud kita peluk tubuh tak buat apa. Urusan penjagaan agama Allah dan urusan kita ialah buat apa yang Allah suruh. Kalau kita tak buat apa yang Allah suruh, Allah tak akan jadikan agama ini rendah dan hina. Tetap Allah muliakan agama ini. Kalau agama ini tak mulia dengan kita, Allah muliakan agama dengan orang lain. Mungkin Allah sebut dalam Al-Quran. Yastabdil ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Allah akan ganti kaum lain yang perangainya tak macam kamu. Allah ganti. Jadi ini yang kita sebut wasangka baik pada Allah. Jadi apa yang berlaku pada Ahmad Masruf, dia terfikir ni orang tua ni siapa jaga? Orang tua ni kata, hati-hati dengan bicara hatimu. Kerana Allah itu sifat lembutnya. Dan di sini diterjemah yang sangat sama, yang sangat halus. Yang halus yang saya sebut tadi, ada kelembutan Allah kita melihat secara sebab. Oh, nasib dia ada anak lagi, boleh jaga. Nasib, ayat kita ayat nasib lah. Nasib dia begitu, nasib, main nasib. Dan orang ni pula macam mana? Ada kelembutan Allah yang tersembunyi. Kadang-kadang terfikir dia suami tak ada, anak tak ada. Lalu mengharungi tua-tuanya seorang diri. Ada kelembutan Allah yang tidak kita sedar. Kadang-kadang kita terfikir, yang ni sekat rezeki, yang ni sekat rezeki, macam mana dapat rezeki? Ada kelembutan Allah yang tak pernah kita terfikir. Lepas tu lihat kelembutan Allah, lihat sifat pemurah Allah pada seluruh hamba-Nya. Supaya kita meninggalkan kebimbangan kita. Saya kadang-kadang fikir kalau saya mati, siapa nak jaga anak-anak kecil saya? Kadang-kadang buat sangka seburuk itu kepada Allah yang lebih sayang hamba-Nya berbanding kita. Kerana Allah sentiasa ingatkan hamba-hamba-Nya. Kita ni tuan-tuan waktu tertentu dia ingat anak kita. Ada waktu kita tak ingat orang anak kita. Tapi Allah sentiasa ingat hamba-hamba-Nya. Dalam pengetahuannya. Rezekinya, keselamatannya, penjagaan semua. Dalam ilmu Allah. Sini untuk kita memahami tentang kelembutan Allah yang halus. Jadi saya katakan bukan kerja kita membicarakan siapa jaga dia, siapa jaga. Kerja kita buat apa yang kita patut buat. Apa yang patut kita buat sekarang? Doa. Apa yang patut kita buat? Tolong. Ya kita buat. Tapi pemeliharaannya Allah. Lepas tu kita sebut Allah itu sebaik-baik pemelihara. Wallahu khairun hafizah. Allah sebaik-baik penjaga. Dan ramai mana anak-anak mati di bawah penjagaan mak ayah dia. Dan ramai mana anak-anak hidup sihat di luar penjagaan mak ayah dia. Supaya kita faham sunnatullah itu. Kelembutan Allah yang halus. Az-Zubaydi menceritakan, saya duduk kat Masjid Baghdad bersama dengan beberapa orang sufi. Tapi kami dah lapar beberapa hari. Maka kami pun nak jumpa dengan Ibrahim Khawas, mintalah sikit hajat, beri makanan pada kami. Sewaktu saya, kata Zubaydi, saya ni wakil. Datang, wakil, nak minta Ibrahim Khawas berilah sikit makanan. Belum saya buka mulut, lalu Ibrahim Khawas berkata, wahai Syekh Zubaydi, saya nak tanya awak. Apakah hajat yang awak cuba nak beritahu saya hari ni, Allah tahu atau tidak? Dia kata Allah tahu. Kalau Allah tahu, tutup mulut awak. Cukup Allah tahu, tak perlu beritahu pada makhluk. Maka Syekh Zubaydi tak sempat nak sebut suruh beri makan. Kan Ibrahim Khawas tanya satu soalan. Kamu datang jumpa aku buat hajat. Apakah Allah tahu hajat kamu atau tidak? Kata, ya tahu. Kalau tahu, sembunyikan. Cukup Allah tahu. Dan bicarakan dengan Allah. Maka kata Zubaydi, saya pun tunggu berhari kat masjid. Tiba-tiba datanglah orang hantar makanan yang banyak. Bukan melebihi daripada cukup. Maksudnya tuan-tuan, yang kita pernah sebut sebelum ini. Kita bila ada hajat. Jangan suka untuk beri tahu makhluk. Lebih daripada kita beritahu Allah Ta'ala. Jangan lebih kita suka bergantung pada makhluk. Lebih kita bergantung pada Allah Ta'ala. Jangan kita lebih percaya pada makhluk. Lebih pada percaya pada Allah. Ini benda yang merosakkan akidah kita. Biar kita ajar, kalau kita ada masalah, yang kita tahu, Allah tahu masalah kita. Lalu kita mengadu dan bersungguh-sungguh minta dengan Allah. Tuan-tuan, jauhi mulut ini daripada mudah minta tolong dengan orang. Jauhi mulut ini. Kerana ia akan menambahkan kehinaan kita.
Makin kita suka minta tolong, makin nampak hina. Berdoa pada Allah supaya Allah Ta'ala menghantar orang-orang yang baik, yang tidak mengungkit pertolongannya pada kita. So, kalau kita minta tolong orang, masa minta tolong sedap, tapi tak ngungkit itu pedih. Nak minta tolong ni. Tak dia ngungkit kita, rebah kita. Ungkitan tu amat menyakitkan hati. Dan sebab itu bila kita minta tolong ni dengan Allah, datang orang baik yang tak pandai mengungkit, tak reti nak mengungkit. Kerana mereka buat benda ni kerana Allah. Mereka takut amalan mereka terbatal bila mengungkit. Di situ maruah kita terjaga dan terpelihara. Oleh sebab itu belajar, didik diri kita. Waktu kita punya hajat, mengadulah pada Allah, memintalah pada Allah. Itu jauh lebih baik. Dan itulah sebenarnya solusi pada banyak masalah kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Ini dijemput semua ke rumah. Sarapan